أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 20, muka surat 20, baris yang ke-19 daripada atas. Baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jikalau difardukan, maka jikalau difardukan, fardu takdir lah ni. Jikalau difardukan ni bukan diwajibkan, bukan ni. Difardukan maknanya fardu takdir. Bubuh kata, kalu-kalu lah ni, bukan sungguh. Ni jikalau difardukan makna fardu takdir. Bukan sungguh ni. Kalau gini gua ni. Jikalau, maka jikalau difardukan akan suatu yang maujud, suatu perkara yang ada. Baginya, bagi suatu yang maujud ni, daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia, seperti kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya lazimlah ta'aluk dua kudrah itu, bahawa tiada diperoleh sesuatu dengan keduanya, dengan kedua kudrah, sama ada beraturan atau berserta, sama ada beraturan atau berserta. Barang yang melazimkan atasnya daripada menghasilkan yang sudah hasil pada beraturan. Ni ayat kitab lah. Ayat kitab lama. Bunyi macam payah, tapi maksud dia mudah je. Maka jikalau difardukan akan suatu yang maujud, baginya, bagi suatu yang maujud, daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia yang mungkin, seperti kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya lazimlah ta'aluk dua kudrah itu. Lazim bahawa, atau pakai bagi lazim, bahawa ni oleh bahawa tiada diperoleh sesuatu dengan keduanya, kedua kudrah,
Sama ada beraturang atau berserta. Beraturang ni Allah Ta'ala buat dulu, kemudian suatu yang ada kudrah seperti kudrah Allah buat kemudian. Itu beraturang, susun. Atau berserta. Atau seretak sekali buat. Atau berserta atau seretak sekali buat. Hak berserta tu nanti di muka surat sebelah tu. Hak berserta di muka surat sebelah. Di muka surat 21 bicara berserta. Permulaan ni bicara kalau beraturang. Kalau susun. Sekarang bicara berkaitan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dalil bahawa tidak berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Ini dalil dua pegangan kita. Satu pegangan kitanya, kita berpegang di akidah kita Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Pegangan yang keduanya, kita berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Dalilnya apa? Jadi dalil wahdaniyah ni, dalilnya ada alam ini. Kerana jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wahdaniyah, nescaya tiada alam ini. Kerana apabila Tuhan berbilang, maka lemah. Bila Tuhan berbilang, maka lemah. Apabila lemah, tak ada lah sesuatu daripada alam ini. Yang mana lemah ni, tak ada alam ini kerana lemah, dalil kepada sifat kudrah iradah ilmu hayah. Dalil kepada sifat kudrah iradah ilmu hayah. Dalilnya ada alam ini. Kalau Allah tidak bersifat-sifat kudrah, berarti Allah bersifat-sifat lemah, maka tak ada suatu alam ini. Sekarang ni kita bicara dalil kepada sifat wahdaniyah. Bicara sekarang dalil sifat wahdaniyah. Pergi kepada kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya tidak akan didapati sesuatu dalam alam ini. Kerana apabila Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya Allah lemah. Macam dalil sifat kudrah pula. Sifat kudrah tak masuk lagi ni. Dalil sifat kudrah tak masuk lagi. Ini yang saya sebut berulang kali ni. Susunan sifat 20 penuh dengan barakah. Susunan sifat 20 penuh dengan barakah. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun. Sebab sifat Allah ni qadimah belaka. Sifat Allah ni sedia kala belaka, tak ada nombor. Ini sifat yang pertama, kemudian timbul sifat yang kedua, kemudian timbul sifat yang ketiga. Yang pertama jelas jadi qadimah sedia kala. Yang kedua, ketiga dia barulah pulaknya. Tapi kalau tidak susung 1, 2, 3 sifat Allah ni, kita nak sebut macam mana kalau tidak susun? Mana kesusung-susun ni bukan bersusung sungguh. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan ada nombor sifat Allah kan? Ini dalil kepada sifat wahdaniyah. Nombor 6, sifat yang ke-6. Kan ada nombor tu? Bubuh nombor tu kerana nak menyebut. Kalau tidak menyebut, kalau tidak susung, bukan 20 tak boleh nak sebut. 2 sifat pun tak boleh nak sebut.
Dua sifat. Kalau tak letak nombor satu, nombor dua. Boleh sebut? Tak nak sebut. Dua sifat pun kena sebut. Oh, ni yang pertama. Oh, ni yang kedua. Jadi susung tu bukan susung sungguh. Cuma susung dia panggil tertibu zikri. Susung untuk menyebut je. Apabila kena susun, ulama susun ni penuh dengan barakah. Walaupun pembicaraan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni asasnya adalah wahdaniyah. Mari daripada zahirnya kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pada zahir. La ilaha illallah. Itu dipanggil kalimatut tauhid. Jadi asas kita beriman dengan Allah. Asas kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ianya adalah permulaan agama adalah tauhid. Wahdaniyah. Itu asas dia. Tapi ulama letak wahdaniyah tengah dah. Nombor 6. Letak wujud kidam bakok dulu. Ada hikmah di belakang lah. Nak bicara sifat-sifat Allah yang lain, bicaralah Allah bersifat dengan sifat wujud dahulu. Tapi wujud kidam bakok ni mari daripada mana? Mari daripada wahdaniyah lah. Allah yang esa pasti ada. Allah yang esa pasti ada, tidak diadakan oleh yang lain. Sebab yang lain selain daripada Allah Ta'ala tak ada. Hanya Allah jua Tuhan. Kalau hanya Allah jua Tuhan, la ilaha illallah, tiba-tiba asalnya tak ada. Lepas tu nak ada macam mana? Nak ada macam mana? Sebab Allah jua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, boleh bincang dululah permulaannya sekejap. Tapi tak boleh nak pergi juga. Sekarang ni asasnya, la ilaha illallah. Segala-galanya, la ilaha illallah. Ada ni. Segala-galanya kita ni, atas kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ni, nak tekan bab tauhid ni. Bab wahdaniyah. Jadi bila Allah Tuhan yang esa, pasti ada, tidak diadakan. Pasti ada yang sedia kala keluar kidam bakok apa semua. Bila Allah tidak ada permulaan, tak ada lah kesudahan. Letak tu depan. Barulah tengahnya nombor 6. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Ini susunan. Sebagaimana berkaitnya antara wujud kidam bakok, berkait antara wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Sampai ke hayat. Berkait. Sifat Allah tak bersusung gitu. Tapi ada kaitan ulama susung ni. Sekarang ni, bicara dalil wahdaniyah. Seperti pergi pada dalil qudrah. Itulah berkaitnya antara wahdaniyah dengan qudrah. Tuhan yang esa pastilah maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa pastilah esa. Tak ada ni. Sama dengan wujud kidam bakok tu lah. Tuhan yang ada yang hakiki pasti kidam bakok. Kidam bakok tu lah pergi kepada ada Allah, ada yang hakiki. Ada banyak kaitan dia. Ini sifat 20, ni sifat 20. Bila Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, pastilah Allah maha kuasa bersifat dengan sifat qudrah. Allah yang bersifat sifat qudrah, pastilah Allah Tuhan yang esa. Apabila Tuhan tidak bersifat dengan sifat esa, pasti tidak bersifat dengan sifat qudrah. Ada gitu. Jadi dalil wahdaniyah ni, dalil qudrah jadinya pula ni. Dalil wahdaniyah jadi dalil qudrah.
Dalil kudrah iradah ilmu hayat. Ada alam ini. Jadi dalil wahdaniyah ada alam ini. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya Allah lemah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya Allah lemah. Jadi wahdaniyah, kudrah, semua yang berlaku datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal, iradah, Allah kehendak pada azal, muwafaqah dengan ilmu Allah, sifat yang kesembilan, sifat ilmu. Lepas tu hok baca mengelepah tu lah pulaknya. Dia punya kenyataan dia. Kenyataan dia. Kenyataan daripada dalil Allah bersifat wujud ni. Dia pergi kepada seolah-olah dalil bagi sifat kudrah. Kenyataan dia yang kita baca minggu lepas. Kerana dia ambil daripada terdahulunya wajib umum ta'alluq kudrah Allah dengan sekian mungkin. Kalau dia ambil situ. Umum ta'alluq kudrah Allah. Sebab dahulu di muka 8, sambung di muka 9, pergi pada bicara bab kudrah iradah. Kudrah iradah ni bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Apa semua yang berlaku ni, semuanya datang daripada kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah itulah qada qadar. Pergi kepada waktu panjang merupah, panjang lagi, ulang lagi, hak ni surat 9 tu. Umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Sekalian perkara mungkin. Umum ta'alluq sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ulang lepas pula hak di surat 9. Atau ambil molek hak dalam ni kitab Bidayatul Hidayah ni. Ambil molek dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hak di surat 9 dahulunya termasuklah perkara mungkin yang masuk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kita yang ikhtiari ni. Gerak diam kita ni lah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita ni lah datang daripada ta'alluq kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita yang mana? Perbuatan kita yang ikhtiari. Satunya perbuatan kita. Yang keduanya yang ikhtiari. Yang kita pilih sendiri. Perbuatan kita gerak diam ni. Perbuatan kita gerak diam ni perbuatan yang ikhtiari. Perbuatan yang bangsa pilihan. Bukan ittirari. Ittirari ni contohnya orang demam. Dia akan ketok. Orang sejuk. Dia akan ketok kenaling. Ketok kenaling tau. Bergeraknya tubuh pada masa pada masa demam, pada masa sejuk ni. Gerak tubuh tu adakah kita pilih? Tidak. Contoh mudahnya bergerak orang OKU tu. Orang OKU tu Parkinson ke tak kira lah. Kan sentiasa bergerak. Kepala dia bergerak. Tangan dia bergerak. Makna kau kalau semayang dia kau Allah bergerak dengan anggota kasar. Bergerak tu bukan ikhtiari dia, bukan dia pilih. Dia panggil ittirar, dia panggil. Yang terjadi tanpa pilihan seseorang hamba. Ittirar dia panggil. Hak tu tak ada khilaf tu. Ahli sunnah
ke Qadariyah, ke Jabariyah ke, itu memang semata-mata perbuatan Allah. Tidak disandarkan kepada perbuatan hamba. Sebab itulah kata kalau orang OKU ni, dia semayang, dia bergerak banyak mana pun, bukan perbuatan dia. Maka tak batal semayang dia. Hak ikhtiari, bergerak dengan pilihan sendiri. 3 kali turut-turut dengan anggota yang besar, batal semayang di sisi mazhab Syafi'i kita. Hak ni bergerak berapa puluh ratus kali dia bergerak daripada mula semayang sampai ke sudah. Tapi perbuatan ittirad dia panggil, yang bukan pilihan seseorang yang sembahyang, maka tak ada hukum. Semayang tak batal. Hak bicara sekarang ni hak perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari hanya pada zahir. Perbuatan kita pada zahir. Ikhtiari kita memilih pada zahir. Hakikinya masuk di bawah ta'alluq, qudrah, iradah, qada, qadar. Ini hak perbuatan yang ikhtiari inilah. Tak letak molek sini, tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Golongan yang sesat ni, dia mengaku dialah ahli sunnah wal jamaah. Hak timbul Mu'tazilah tu, bukan mereka yang mengaku mereka Mu'tazilah, bukan. Sama gini lawak bandingan. Orang diisytiharkan sebagai bawa ajaran sesat. Adakah yang bawa ajaran sesat ni, yang isytiharkan kamilah ajaran sesat? Tidak. Diisytiharkan sesat, nak lawan balik. Sebab apa? Dia sebenar. Yang isytihar sesat tu sesat. Bukan mereka yang isytihar diri mereka sesat. Sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ulama-ulama ahli sunnah yang letakkan pegangan seumpama ni, ini pegangan Mu'tazilah, pegangan yang tergelincir, yang terpesong dari pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata tak. Hak ahli sunnah tu lah Mu'tazilah, mereka lah ahli sunnah. Sama macam sekarang, yang terpesong tu mereka ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, kau tu sesat belah kedau. Kemudian yakinnya, maknanya hak dia tu sebenar ni, nanti kita akan berhadapan di mahsyar. Tak payah cerita lah, memang nanti akan berhadapan di mahsyar. Nak cerita ni confirm dia ni sebenar. Walaupun jelas nyata terpesong, jelas nyata sesat. Ini kena hati-hati ni. Sebagaimana Mu'tazilah pada masa dahulu, mereka di kalangan orang cerdik pandai, yang boleh mempengaruhi khalifah-khalifah Islam pada masa itu. Mereka orang cerdik pandai. Sehingga kan saya pernah tengok dalam satu forum tu, dalam satu forum disebut terang-terang kegemilangan khalifah Islam terdahulu, khalifah Abbasiyah ke contohnya, kerana kecermerlangan puak-puak Mu'tazilah, dia kata. Orang sebut nama Mu'tazilah. Maka kita orang Islam sekarang nak kembali cemerlang, kena balik pada akidah Mu'tazilah. Tapi disebut Mu'tazilah betul-betul. Disebut Mu'tazilah betul-betul. Dia kata zaman kecermelangan hak khalifah Islam terdahulu, yang mana duduk di bawah khalifah Islam ni luah pada masa itu, sampai ke Eropah ni. Mari daripada mana? Mari daripada kecerdikan, kepintaran ulama-ulama Mu'tazilah. Maka sekarang ni umat Islam terkebelakan. Nak kembali cemerlang, kena balik kepada akidah Mu'tazilah. Bila sebut Mu'tazilah betul-betul, orang senang.
Ini senang. Hak timbulnya terpesong didakwa dialah ahli sunnah wal jamaah. Hak ahli sunnah jamaah yang sebenar sesak. Tak ada seorang pun betulnya. Akidah ahli sunnah. Tapi tak kata ahli sunnah lah bagi terpesong ni. Menyebabkan orang jadi malah. Oh jadi malah. Nak buat kerja rajin, malah. Dah kau tak kau dadah. Nak berdoa banyak-banyak, malah. Dah kau tak kau dadah, dia kata. Jadi malah, dia kata. Sebab apa? Sebab pegangan siang kau tak kodan lah. Jadi mundur. Ini sudah timbul ni. Yang bawa seumpama ni. Kenapa mundurnya orang Islam? Kerana berpegang rezeki secupok takkan ada segantang. Maka mundurlah orang Islam. Kerana berpegang rezeki secupok takkan ada segantang. Jadi malah orang dia kata. Walaha hok malah-malah tu tak mengaji akidah pun. Memang perangai dia malah. Dia kata gitu. Macam tadi hok terang-terang tu. Nak kembali orang Islam ni cemerlang, kena kembali pada akidah Mu'tazilah. Tapi orang ni betul, disebut Mu'tazilah. Senang. Hak ni, dia kata dia ahli sunnah. Hak ahli sunnah dia kata Mu'tazilah. Mana hak sebenarnya? Berpegang sekecepat dengan sekatam. Itu akidah yang salah, dia kata. Mudah je letak namanya. Jabariyah ke, Jahmiyah ke, mudah dia letak nama. Oh, tapi sedar. Kita akan berhadapan di masyar. Memanglah akan berhadapan di masyar. Nak ceritanya, dia je betul. Kita gitu. Jabariyah, Jahmiyah. Rezeki secupok, tak ada segantang. Betul lah. Dan rezeki kita secupok ke segantang. Kita mana tahu. Usaha sungguh-sungguh. Boleh secupok. Mana apa secupok ni? Tak banyak lah. Faham tak ni? Kita bukan kecupok nak payah video puasa ni. Kita bukan cerita gatang nak payah zakat fitrah ni. Bukan cerita cupok gatang. Cupok tu video puasa. Gatang tu zakat fitrah. Bukan nak bicara tu. Cupok ni rezeki sedikit. Segantang ni rezeki banyak. Tapi, mana kita tahu rezeki kita cupok? Bangun pagi, nampak dah. Takdir hari ni rezeki kita cupok je. Sama tidur semula lah. Bangun awal-awal pun cupok juga. Yang gitu lah. Tu mana kita tahu. Kena kerja sungguh-sungguh. Itu syariah. Jadi malah tu bukan dengan dia. Bukan kena akidah. Dia akan kerja sungguh-sungguh. Boleh secupok. Dia reda. Rezeki hari itu sikit. Boleh segantang. Dia sangat-sangat bersyukur. Ada ni. Ini baru orang yang cermelang. Usaha sungguh-sungguh. Kemudian reda. Kemudian sabar. Kemudian syukur. Tenang kehidupan. Ini baru cermelang. Macam orang jual tu lah. Kena hari, tak bergerak. Dah, buka meja je, hujan pun turun. Nak bergerak macam mana? Mana ni? Pada habis penuh dengan air hujan je. Mana apa? Bukan kata secupok. Secupok pun tak ada pada hari hok panas molek. Tak berapa lama, tutup meja dah. Habis dah. Selesai dah. Gitulah. Tapi masa bangun pagi tu tak tahu. Kalau tahu, akan hujan lebat, akan jadi punah barang dia, dia dah buat gapo dah malam tu tidur je lah. Tapi memanglah kita berpegang, bila Tuhan tetapkan rezeki secupok, tangan di segantang. Kalau Tuhan tetapkan segantang, akan dapat segantang. Pegangan kita. Akan jadi mundur orang Islam. Pernah ni?
Di tempat kita dahulu pernah. Diambil satu keratang sok kabur lama. Berkaitan dengan punca mundurnya orang Islam. Kerana berpegang rezeki cupot tak ada segantang. Yang awak keluar kenyataan lama ni, mufti. Bukan orang biasa-biasa. Mana salah pegangan tu. Jadi secupok ke segantang ke Allah telah qadakkan pada azal. Qadak Allah pada azal mustahil berubah sama sekali. Tapi itu gaib. Itu kata. Usaha sungguh-sungguh boleh sedikit. Redak lah. Rezeki hari tu banyak tu. Boleh banyaknya. Itu semua rezeki daripada Allah. Syukur. Jangan lupa. Jadi seolah-olahnya kok orang Islam jadi tak majulah. Dah nak kerja jadi malah. Nak berdoa jadi malah. Bukan kerana pegangan ni. Hak malah tu malah lah dianya. Hak malah tu malah lah. Tapi golongan yang terpesong ni, dialah ahli sunnah. Ahli sunnah tu lah. Hak sesak, Jabariyah ke, Jahmiyah ke, duk muluk dia. Hak ahli sunnah yang sebenar. Jadi hak perbuatan kita yang ikhtiari ni kena faham boleh. Hak ikhtiari tu sesal, hak ikhtiari. Perbuatan kita pada zahir sahaja, ikhtiari. Bangsa pilihan pada zahir sahaja. Tapi perbuatan yang ikhtiari ni masuk di bawah mumkinun ta'alluq qudrah iradah Allah. Qada' qadah. Sesal situ. Kalau Ustaz Ismail bagi atas sekali tu. Kemudian Ustaz Ismail bagi atas sekali tu, ke depan dianya, dah masuk pula. Masuk juga dalam perkara mumkinun yang datang, yang duduk di bawah umum ta'alluq qudrah Allah ni, barang yang baginya sebab. Hak barang baginya ada sebab yang adi. Sebab hak berlaku sama-sama tu. Seperti tununya yang diperoleh tatkala bersentuh api akan sesuatu yang bertununya. Hak ni ada sebab. Tununya, tunu ni apa? Hangus. Tununya, tunu tu hangus lah. Seperti, ni bersebab ni. Seperti tununya, hangusnya, terbakar. Yang diperoleh, yang berlaku terbakar ni, tatkala bersentuh api akan sesuatu yang bertununya, akan sesuatu yang hangus. Bersentuh api, contohnya akan kertas, maka hangus. Itu sebab yang beradab. Tapi hangus tu tetap ta'alluq qudrah iradah Allah. Qada' qadah. Bukan perbuatan api. Memang di api yang menjadi asbab zahir ni, Allah letak kekuatan panas. Tapi kekuatan panas di api itu makhluk Allah. Makhluk Allah lemah. Yang maha kuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Umum ta'alluq qudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa letak kekuatan panas pada api. Tapi saat hangus tetap perbuatan Allah. Bukan panas di api yang makhluk yang bekas. Oh tu jelas sangat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana kalau sejelas-jelas tu tiba-tiba berpegang kekuatan panas di api yang Tuhan jadikan tu. Sebab yang berandah yang Tuhan jadikan di api itulah yang menghanguskan. Bukan lagi perbuatan Allah. Oh tu sesak atas darat gitu. Tapi orang sesak ginilah yang mengaku ahli sunnah.